Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni podcast Fikrah dan Hujah yang dikelolakan oleh Ustaz Mak Rizal, yang kita tahu panel tetapnya adalah Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan juga Dr. Rozaimi Ramli, membincangkan tentang isu tasawuf. Dan menariknya kali ini kedatangan seorang asatizah yang ulung berkaitan tentang ilmu tasawuf, iaitu Profesor Dr. Basri, yang memang kita tahu Al-Azhari dan beliau sangat-sangat pakar dia dalam isu tasawuf dan banyak menulis tentang isu tasawuf juga. Banyak buku-buku beliau juga berkaitan tentang isu tasawuf. Menariknya dalam podcast selama 1 jam tu ada part yang saya rasa sangat sesuai untuk kita kongsikan sama-sama untuk kita upgrade ilmu dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Jom kita tonton video berkenaan sama-sama. Tasawuf antara yang melampau dengan yang langsung tak nak dengan tasawuf. Kalau macam Datuk sebut tadi, dia macam untuk penyucian jiwa. Kalau kita tengok Al-Ghazali umpamanya melihat Ihya Ulumuddin tentang lidah, tentang hati, tentang jiwa. Tapi kita lihat ada orang-orang tasawuf yang mengaku suluk dan sebagainya dengan tasawuf, tapi pengamalan praktikal itu, tutur katanya tak terjaga, mulutnya tak terjaga, sikapnya tu tak menggambarkan kesan kepada tasawuf tu. Macam mana? Ustaz, terima kasih banyak. Saya bersama dan juga Profesor Basri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tasawuf merupakan satu ilmu yang membicarakan tentang ataupun yang mendidik tentang jiwa manusia, seperti mana yang Sahibus Samahah sebut tadi. Tetapi seperti mana kata Ibn Qayyim dalam Ighathatul Lahfan, dia mengatakan, dan kitab ini pun merupakan salah satu daripada kitab penyucian jiwa juga, membicarakan tentang tipu daya syaitan. Dia mengatakan syaitan ni apabila nak goda manusia, dia melihat kelemahan dan kekuatan manusia tu. Jadi apabila dia melihat manusia ni ada kelemahan, dia cuba goda pada kelemahan itu supaya manusia ini menjadi cuai dalam agama. Jadi kita melihat manusia-manusia yang cuai dalam agama ni langsung tak ambil peduli lah pasal agama. Dan mereka ini rasa tidak beragama lah, maksudnya bukan tidak hidup secara beragama. Itu pertama. Yang kedua, apabila dia tak mampu untuk melihat ataupun tak mampu untuk menggoda manusia dengan kelemahannya, maka dia cuba mencari kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu di mana? Dan dengan kekuatan itulah dia akan jadikan manusia ni melampau dalam agama. Jadi inilah yang banyak terjadi kepada golongan yang ingin kembali kepada agama, tetapi dia tidak sedar dia telah menjadi ghulu. Maksudnya, ghulu dalam agama ini akan menjadikan manusia itu melampaui batas. Mungkin dia melampaui batas pada diri dia, sehingga dia buat benda-benda yang tak disuruh oleh agama, bahkan dilarang oleh agama, ataupun dia melampau sehingga dia mengganggu hak orang lain. Contoh yang pertama, kita semua tahu, minggu lepas kita punya podcast cerita pasal hadis palsu. Hadis palsu. Di antara faktor kemunculan hadis palsu, secara sepakat pengkaji hadis hari ini menyebutkan, ialah disebabkan oleh kerana golongan zuhad, golongan zahidun, golongan yang ghalaba alaihimuz zuhud, golongan yang terpesona, melampau, dikuasai oleh perasaan nak zuhud. Seperti mana yang berlaku kepada Maisarah bin Abdul Rabbih, yang mana dia memalsukan hadis-hadis. Bila orang tanya dia pasal apa, dia kata apa? Wada'tuha uraghibun nasa biha. Aku memalsukan hadis ini Untuk galakkan manusia. untuk menggalakkan manusia beramal dengan agama. Apa yang dia buat tu, dia rasa nak ajak orang balik sama macam dia. Tapi sebenarnya dia telah melanggar batasan agama. Yang tak dibenarkan oleh agama tu dia langgar. Sepakat ulama ahli sunnah mengatakan dosa besar, tapi dia tak rasa benda tu dosa besar. Dia buat juga. Kerana apa? Kerana dia rasa dia nak kembalikan orang balik pada agama sama macam dia. Itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang sampai kepada menghina darjat Rasul, seperti mana yang Datuk Mufti sebut pada minggu lepas lah. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan man sallat duha kadha wa kadha raka'ah u'tiya thawaba sab'ina nabiyya. Siapa yang salat duha begini-begini rakaatnya, maka diberikan pahala 70 orang para nabi. Dia tak sedar dia sedang merendahkan nabi, maka dia melampau. Dia buat satu benda yang boleh menyebabkan diri dia tu termasuk dalam dosa-dosa. Bahkan sebahagian daripada mereka ni kadang-kadang sampai mengganggu hak orang lain. Maksudnya kerana dia
dia masuk dalam satu aliran tasawuf. Tengok guru dia dan dia terpesona dengan guru dia. Siapa yang tak setuju dengan guru dia, maka dia akan serang orang tu. Sedangkan dia masuk tasawuf ni adalah untuk menjaga lidah dia, menjaga tangan dia, menjaga tindakan dia supaya dia menjadi orang yang baik. Tapi apabila dia telah terpersona dengan satu karakter, siapa-siapa yang mengganggu ataupun yang mengkritik Guru ataupun yang tidak bersetuju dengan guru dia akan serang orang tu. Apa saja yang orang tu sebut, dia tak pedulilah. Kerana dia merasakan benda tu adalah satu perjuangan dalam mempertahankan guru dia. Sebelum Doktor nak sambung, saya nak petik sikit yang pasal guru ni. Datuk tulis buku menilai tarikat dari sudut syariat tu kan. Dalam tu, kalau tak silap, quote perkataan Al-Alamah Qaradawi yang mengatakan, jadilah orang yang nak masuk tarikat ni, tasawuf ni, dia kena jadi murid seperti guru bagaikan mayat di hadapan orang yang mandi. Ya. Komen sikit. Itu adalah perkara yang biasa kita dengar. Bukan semua aliran tasawuf, tapi benda tu biasa kita dengar. Sehingga kan ada sebahagian ahli-ahli tarikat mengatakan, dia kata apa? Tok Guru dia kata, atfi sira'a qalbika watba'ni. Tutup, padam cahaya yang ada di dalam jiwa kamu dan ikut aku. Maksudnya, sebahagian daripada golongan yang melampau ini telah menjadikan tasawuf dan juga tarikat ini sebagai satu medan untuk tidak mempertikaikan. Walaupun Nabi SAW yang darjatnya lebih tinggi dan lebih besar daripada Tok Guru tu menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Nampak mungkar kena tegur. Kalau dengan tangan, kalau tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan jiwa, itu selemah-lemah iman. Tapi sebahagian daripada golongan yang menisbahkan diri mereka dengan tasawuf, mereka telah mengubah benda ni dengan mengatakan, kalau nampak Tok Guru buat benda maksiat, kita jangan tegur. Khidir Musa. Kerana apa? Tok Guru sama keadaannya seperti mana Khidir yang bila buat sesuatu Musa tak boleh tanya. Mereka menggunakan dalil-dalil agama untuk mewajarkan tindakan guru-guru mereka yang menyanggahi syariat secara zahir. Kita faham syariat, Tok Guru orang hakikat. Sehingga dia kata, kita dah sampai kepada tahap hakikat. Dan sebahagian daripada mereka ni, golongan Naqsyabandiyah yang daripada Negeri Sembilan dulu ni, tahun lepas ke 2 tahun lepas, yang terkandas dekat Arab Saudi overstay. Kenapa? Kerana percaya Tok Guru dia pun sebut Imam Mahdi akan keluar pada tarikh sekian-sekian, sampai kesudah tak keluar. Sehingga kan ada pegawai kedutaan yang bagi tahu anak masa tu, dia kata mereka ni sebahagiannya dah jual tanah dah dekat Malaysia. Kerana dah tak ada dah harapan dengan dunia ni, Mahdi nak keluar, kita bersedia untuk akhirat. Kita baca sikit kenyataan akhbar berkaitan tentang isu yang Dr. Razami sebut. 63 jemaah umrah warga Malaysia terkandas di Arab Saudi. Kuala Lumpur 8 Oktober, Kementerian Luar Negeri mengesahkan seramai 63 jemaah umrah warga Malaysia terkandas di Arab Saudi sejak Jun lalu. Mereka terdiri daripada 28 orang dewasa dan 35 kanak-kanak. Kesemua jemaah ini dibawa ke Madinah oleh kumpulan tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah untuk mengerjakan ibadah umrah Mac lepas. Namun mereka hanya berada di Madinah hingga hari ini dan tidak pernah dibawa ke Mekah untuk menyempurnakan umrah. Susulan daripada pelanggaran undang-undang tempatan, Ketua Kumpulan Tarikat berkenaan telah diusir keluar oleh Kerajaan Arab Saudi pada 20 Ogos lalu. Kerajaan Malaysia setuju untuk membantu urusan penghantaran pulang para jemaah yang terkandas ini dengan usaha dan kerjasama antara agensi kerajaan berkaitan. Kenyataan Wisma Putra. Akhirat tak ada masalah. Tapi apabila dia menyerahkan segala-galanya perkara gaib kepada guru kerana mendakwa guru telah mengetahui semua benda-benda yang tak diketahui orang lain, maka menjadi masalah pada hidup dia. Tragedi Arkam tu kan macam tu juga. Arkam pun kerana dia percaya takdis. Dia mensakralkan guru. Jangan tanya kan. Guru tahu semua benda. Kita tak sampai level. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menuntun kenyataan berkenaan yang saya kira cukup bermanfaat untuk kita ambil sebagai pengajaran di dalam proses kita memperbaiki diri dan upgrade ilmu kita. Dan ini bukan perkara yang biasa-biasa. Ini adalah perkara yang penting. Bukan sekadar isu ini hanya berlaku kepada orang yang kita nampak dekat Facebook, nampak dekat TikTok, nampak dekat YouTube. Bukan sekadar mereka sahaja. Tetapi orang-orang ini sedang mempengaruhi diri kita, masyarakat kita, bahkan anak-anak pinak kita di masjid, di surau, di pos-pos dan sebagainya. Sehingga boleh jadi kita akan terdedah kepada golongan-golongan seperti ini jika kita tidak melakukan sesuatu. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, saya nak cadangkan kepada anda untuk dapatkan 9 buah buku yang bersifat asas dan lengkap dalam memahami agama kita yang mulia ini. Saya yakin ia akan memberikan manfaat kepada anda semua. Buku-buku tersebut ialah yang pertama Syarah Hadis 40 tulisan Imam Nawawi, yang
Yang kedua, buku inilah Islam yang semestinya difahami yang pernah dicadangkan oleh Dr. Mazhar. Yang ketiga adalah buku Sifat Salat Nabi yang telah disemak terjemahannya oleh Dr. Zami Ramli. Yang keempat, buku Asas Ilmu Hadis, buku saya sendiri yang menerangkan secara asas pembahagian-pembahagian hadis dan disiplin-disiplinnya sesuai untuk peringkat beginner. Yang kelima ialah buku 267 doa dan zikir harian yang diambil daripada hadis-hadis Nabi supaya memudahkan amalan zikir harian kita yang clean dan bebas daripada keraguan. Tak payah pening-pening nak masuk tasawuf ini, nak masuk tasawuf sana. Kita ambil apa yang Nabi SAW ajar. Yang keenam, buku tulisan saya iaitu Panduan Solat Wanita yang sesuai untuk upgrade ilmu solat bagi isteri, anak-anak perempuan serta follower saya yang perempuan. Yang ketujuh, buku Solat Musafir yang merupakan isu yang paling banyak ditanya kerana banyak kekeliruannya. Padahal ia adalah solat yang mudah sahaja. Yang ke-8, buku romantis untuk kita lebih menghargai pasangan kita berjudul Mengapa Muhammad Begitu Cintakan Khadijah. Yang terakhir iaitu buku Kisah-Kisah Aneh Ketika Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah buku baru yang saya baru sahaja terbitkan. 9 buah buku ini berharga RM239 sahaja. Tetapi saya hadiahkan kepada anda RM39. Jadi anda bayar RM200 sahaja. Bukan sekadar itu sahabat-sahabat, saya akan hadiahkan kepada anda juga satu stiker special edition daripada Syihabuddin Ahmad. Boleh lekat dekat beg dan sebagainya macam ni. Dan anda juga akan diberikan 10 penanda buku eksklusif serta untuk anak-anak anda buku 30 aktiviti yang menyeronokkan pada bulan Ramadan daripada hari pertama sampai ke hari 30 khas untuk anak-anak anda yang bawah 12 tahun. Saya bagi secara percuma sahaja sahabat-sahabat, tapi saya nak maklumkan kepada anda tawaran ini terhad kepada 350 orang follower saya sahaja. Oleh sebab itu, dapatkan segera, link saya letakkan dekat bawah. Tak jumpa boleh cari-cari dekat description ataupun dekat komen di bawah. Wallahu ta'ala alam sahabat-sahabat, saya berharap saya dapat bersama-sama di dalam projek kita memandaikan umat dengan ilmu. Anda upgrade ilmu, saya juga dapat berada bersama-sama di dalam proses anda untuk upgrade ilmu. Terima kasih banyak sahabat-sahabat kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.